Hai, saya Asrul Nasiruddin. Anda akan belajar cara untuk buat bilik isometrik. Apa yang penting sebelum kita mulakan sesuatu projek adalah kita kena ada project organisation yang bagus. Jadi di sini saya akan mula organize dan namakan sync collection di dalam panel outliner. Saya akan renamekan balik collection kepada essential. Kemudian kita right click di panel outliner dan pilih new collection. Renamekan collection 2 sebagai isometric. Kita klik drag cube ke dalam collection isometric tadi dan kita namakan cube kepada room. Saya akan tutup panel playback di bawah dengan klik dan drag pada penjuru 3D viewport panel ni ke bawah. Seterusnya, kita buat satu lagi viewport dengan klik dan drag penjuru kanan atas ke kiri. Tekan T pada keyboard untuk hide tools panel. Sekarang kita dah ada dua viewport panel. Tekan numpad kosong atau klik ikon kamera di dalam viewport kanan untuk tukar kepada camera view. Kita perlu setkan resolusi kamera. Klik pada output properties dan tukar resolusi kepada 2048 kali 2048. Klik pada kamera dan dalam camera object data properties, kita tukarkan type kepada orthographic. Ubah nilai orthographic scale supaya cube tu hampir memenuhi camera view. Kemudian pergi pada 3D viewport dan tekan N pada keyboard untuk buka transform panel. Ubah nilai rotation X kepada 60 darjah. Dan nilai location Z, kita turunkan sikit supaya cube tadi dapat memenuhi camera view. Tekan N untuk hidekan panel properties. Saya hidekan collection essential supaya kamera dan light tak mengganggu proses modeling kita nanti. Select cube dan tekan tab untuk tukar kepada edit mode. Tekan nombor 3 pada keyboard untuk face selection dan select 3 faces di depan ni. Tekan X dan pilih delete faces. Kita dah ada asas bilik isometrik dari cube yang asal tadi. Masih lagi dalam face selection, select face sebelah kiri ni dan kita akan buat loop cut vertical. Tekan Ctrl R untuk menggunakan loop cut dan tekan nombor 2 untuk buat dua loop cut. Double klik untuk confirmkan loop cut. Seterusnya, kita kena buat loop cut horizontal. Tekan Ctrl R, gerakkan ke horizontal dan tekan nombor 2 dan double klik. Kemudian tekan nombor 3 untuk face selection dan select face di tengah-tengah. Tekan X dan delete face. Buat 3 lagi horizontal loop cut pada bahagian atas. Tekan nombor 3 untuk face selection dan select 2 faces di atas dan delete face. Tekan 2 untuk edge select dan select edges lubang tingkap ni. Tekan E untuk extrude dan diikuti X untuk extrude pada paksi X. Tekan alternate diikuti dengan A untuk deselect. Sekarang kita akan select edges pada dinding. Klik dan hold shift untuk buat multiple selection. Tekan numpad 7 untuk top view. Tekan shift diikuti dengan D untuk duplicate edges tersebut dan tarik keluar edges tadi dari kedudukan asal. Periksa kedudukan edges baru dengan perspektif view. Kemudian tekan E diikuti dengan Z untuk extrude ke bawah pada paksi Z. Tekan 3 untuk face select. Letakkan cursor mouse pada face edge yang kita extrude tadi dan tekan L untuk select semua faces. Tekan P dan pilih separate selection untuk pisahkan faces yang diselect untuk menjadi satu objek baru. Kita namakan objek baru tu kepada wall panel. Kemudian tekan tab untuk tukar kepada object mode. Pergi kepada modifier tab, kemudian tekan add modifier dan pilih solidify. Solidify modifier akan berikan ketebalan pada objek itu tadi. Ubahkan nilai thickness supaya dia memenuhi ruang dinding. Tekan numpad 7 untuk tukar kepada top view. Di sini kita nampak ada lebihan kepada objek itu tadi. Kita nak fix, jadi tekan nombor 2 untuk edge select dan select edge 2
Dan kita akan gerakkan H2 pada paksi Y, tekan G dan Y dan kita naikkan dia ke atas sedikit. Okey, dah samakan dengan saiz bilik. Seterusnya kita akan betulkan pada bahagian yang lain pula. Mana dia? Okey, sebelah kanan tu. Alright. Select H2, kemudian tekan G, X sebab kita nak gerakkan dia pada paksi X. Okey. Kita akan buat sedikit clean up. Kita tak perlukan dua edges ni. Jadi select dua edges ni, kemudian tekan X dan pilih dissolve edges. Tekan tab untuk tukar kepada object mode dan select wall panel tu dan tekan G dan Z dan turunkan di bawah sikit supaya dia tak sama level dengan tingkap. Seterusnya kita akan hasilkan dinding kayu pula. Untuk dinding kayu kita akan gunakan modifier array dan juga modifier solidify. Tekan tab tertukar kepada edit mode dan tekan 3 untuk face select dan select face sebelah kanan ni. Tekan shift D untuk duplicate dan kemudian tekan G, Y untuk gerakkan face yang kita duplicate tu pada paksi Y. Kemudian tekan P dan pilih separate selection dan dia akan jadi satu objek yang baru. Kita akan model kepingan papan dengan menggunakan objek baru ni. Untuk tu saya akan pilih H sebelah kiri ni dan kemudian tekan X untuk gerakkan dia kepada paksi X. Tarik ke kanan sikit dan jadikan dia seperti ni. Saya akan adjust sikit edges di atas. Untuk tu saya tekan G dan juga Z untuk gerakkan edges tu kepada paksi Z ke bawah. Saya tekan numpad 2 untuk tengok kepada right view dan tarik dia ke bawah supaya kita dapat lihat dia betul-betul di bawah wall panel macam ni. Tekan tab untuk tukar kepada object mode, kemudian pergi kepada add modifier dan pilih solidify. Kita akan tambahkan ketebalan lebih kurang macam ni supaya nampak sedikit macam bentuk papan kayu. Kemudian kita akan gerakkan dia pada paksi Y supaya dia dekat dengan dinding, permukaan dinding tu. Tekan numpad 2 untuk lihat pada right view untuk adjust kedudukan dia. Kemudian kita akan tambah satu lagi modifier iaitu modifier array. Pergi pada add modifier dan pilih array. Pada modifier array setting, dekat count tu kita akan tukarkan nilai dia kepada 10 count. Maknanya dia akan ada 10 duplicate papan tadi. Kita kena setkan arah mana papan tu akan duplicate. Jadi kita kena ubah nilai pada constant offset di sini, constant offset X. Jadi saya akan drag dan tarik nilai yang saya nak seperti ni. Okey. Kita tak cukup papan. Okey, tak cukup papan. Jap saya adjust sikit. Okey, dah cukup papan, kita nak kena naikkan dia punya count. Okey, jadi untuk count tu saya akan jadikan dia kepada 19 keping papan. Macam ni dah okey. Tekan numpad 7 untuk tukar kepada top view. Tekan shift D untuk duplicate. Kemudian tekan R, Z 90 untuk rotatekan dia kepada 90 darjah seperti ini. Tekan Shift Z untuk tukar shading mode kepada wireframe mode. Kemudian tekan G untuk gerakkan dia kepada dinding sebelah kiri dan letakkan dia hampir dengan dinding tu seperti macam ni. Saya akan teruskan adjust supaya dia punya kepingan papan tu cantik dekat dinding. Okey, saya check dekat sini. Alright. Okey, yang sebelah kanan pula nampak macam tak berapa nak fit, jadi saya select papan sebelah kanan tu dan tarik dia ke kiri sikit dan ke bawah sikit. Bawah sikit rasanya. Kita tukar kembali kepada viewport shading kepada yang asal dengan tekan shift Z ataupun tekan butang ni. Kita tukar dia kepada yang asal. Salah panel. Bukan panel tu. Panel dan sini. Di sini. Alright. Tekan butang tu dan kita dapat kembali kepada viewport shading mode yang asal. So, untuk kita kemaskan outliner, jadi kita namakan cube ni kepada wall planks
1 dan ni kepada wall planks 2. Okey, dan kita save. Akhir sekali, kita akan hasilkan kepingan papan untuk bahagian lantai pula. Kita akan gunakan teknik yang sama, yang mana kita akan buat satu plane dan kita akan kecilkan plane tu seperti sekeping papan, dan kemudian kita akan gunakan modifier solidify dan juga modifier array untuk nampakkan dia bentuk seperti sekeping papan. Select balik bilik tadi dan kita akan tekan 3 untuk tukar kepada face select dan select semua faces yang ada di bawah ni. Kemudian tekan G diikuti dengan Z dan kita akan naikkan sedikit ketinggian lantai tu seperti ini. Saya tekan nombor 2 untuk pilih Edge Select dan select dua edges ni. Kemudian tekan X dan pilih Dissolve Edge. Kita akan jadikan lantai ni kepada satu objek baru. Jadi tekan nombor 3 dan pilih Face Select dan select lantai tu. Kemudian kita akan tekan P dan pilih Separate. Dalam outliner, kita akan namakan balik cube tadi kepada floor. Kita akan kecilkan saiz lantai tu kepada bentuk papan. Untuk tu, saya tekan 7 untuk pergi kepada top view. Tekan tab untuk edit mode dan tekan nombor 2 untuk edge select. Dan saya akan select edge tu dan tarik dia pada paksi X dengan tekan G, X dan tarik ke kiri. So, lebih kurang macam ni papan kita nanti. Tekan tab untuk tukar kepada object mode. Pergi pada modifier, add modifier dan pilih solidify. Kita akan tebalkan sikit papan tu. Okay, berikan negative value supaya dia turun ke bawah ketebalannya. Turunkan papan tu ke bawah sikit dengan tekan G dan Z dan tarik ke bawah. Dan lebih kurang macam ni. Dan kemudian kita letakkan modifier array. Dalam array setting, untuk count kita letakkan lebih kurang 10. Okey, 11 lah. Okey, 11. Kemudian bawa constant offset. Kita kena ubah pada X. Okey. Adjust sikit supaya dia ada jarak antara kepingan papan tu. Di sini kita dapat lihat yang saiz papan tu terkeluar sikit daripada saiz bilik. Untuk tu kita tekan tab untuk pergi pada edit mode dan tekan 2 untuk edge select dan select edge ni dan tarik dia ke kiri menggunakan G, X ke kiri. Adjust sampai dia dapat fit memenuhi ruang dalam bilik. Dan tekan tab dan inilah hasilnya. Dalam video seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk model daun tingkap dan juga langsir.